Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, untuk hari ini kita akan belajar teknologi maklumat dan komunikasi tahun 6. Okay, untuk hari ini kita akan belajar dengan berpandukan kepada buku teks awak. Okay, saya nak semua keluarkan buku teks. Okay, semua keluarkan buku teks TMK. Kita akan tengok satu persatu. Okay. Okey, tajuk yang pertama kita adalah pengaturcaraan. Okey, pengaturcaraan. Saya tahu untuk pengaturcaraan ni, perkataan pengaturcaraan ni adalah perkataan baru bagi awak, tetapi perkataan pengaturcaraan ni dia yang sebenarnya dia terbahagi kepada dua patah perkataan, iaitu pengatur. Yang kedua adalah cara ataupun caraan, pengatur cara. Okey. Untuk pengatur caraan tahun 6, okey, awak boleh tengok dekat dalam buku teks awak. Kita tengok gambar perbualan kartun ni. Saya bagi masa dekat awak untuk awak baca. Okey, saya bagi masa dekat awak lebih kurang 1 minit untuk awak baca dan fahamkan. Okey. Okey, saya harap awak dah baca dah. Okey, mari kita tengok bersama-sama buku teks ini ataupun kartun ni. Awak tengok dekat situ dia kata, mak dengan ayah dia kata, apakah keistimewaan mesin basuh ini? Mesin basuh dia punya seller tu cakap, mesin ini mempunyai komputer benam. Tuan hanya perlu menekan satu butang dan mesin akan melaksanakan semua proses basuhan. Okey, zaman sekarang adalah zaman di mana dunia di hujung jari. Apa yang awak nak buat, semua berada di hujung jari awak. Awak nak mesin tu melakukan kerja awak, awak nak mencari maklumat, semua ada di hujung jari awak. Cuma awak kena mencari mesin yang betul dan juga cara yang betul untuk awak melaksanakan proses tersebut. Okey. Okey, kita tengok muka surat yang kedua. Kegunaan atau cara komputer. Ini banyak perkakasan di dalam rumah awak yang awak tidak sedar yang sebenarnya ada komputer benam di dalam alatan elektrik tersebut. Tapi awak saja yang tidak sedar. Okey, dia boleh melakukan dua kerja ataupun dia boleh melakukan kerja awak. Okey, dia boleh melakukan kerja untuk awak. Contohnya awak tengok dekat sini kita ada penghawa dingin ataupun aircon lah senang. Okey, aircon. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menetapkan, mengesan dan menyelaras suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima oleh pengguna. Awak tengok kalau aircon ni kita boleh laraskan suhu dia. Contoh dia, awak nak letak suhu 24 darjah Celsius. Okey, dia akan tolong awak setkan bilik awak tu menjadi 24 darjah Celsius. Dia akan check awak bilik awak dulu. Oh, sekarang ni 32 darjah Celsius. So kita akan turunkan kepada 24 darjah Celsius. Okey, so dia menolong awak untuk melaraskan suhu bilik ni, suhu bilik awak. Okey. Lepas tu dia ada juga lagi dia punya fungsi-fungsi yang lain, seperti contohnya timer. Timer tu kegunaan dia, contoh dia kalau awak tidur malam, awak nak tutup aircon awak nak jimat elektrik awak nak tutup pukul 2. Okey, so awak boleh set je aircon awak tu tutup pada pukul 2 malam ataupun 2 pagi. Aircon awak tu akan tutup sendiri. Awak tak perlu nak bangun pada waktu malam dan tutup dia. Okey. Yang seterusnya kita ada televisyen pintar. Televisyen sekarang ni bukannya macam televisyen yang dulu. Televisyen dulu hanya kita boleh melihat
program-program daripada siaran TV saja. Untuk televisyen pintar yang ada sekarang ni, kita boleh browse YouTube, kita boleh tengok YouTube, kita ada Facebook dekat situ. So kita boleh buat pelbagai kerja, pelbagai aturan di dalam satu alatan. Maksudnya satu alatan awak boleh buat bermacam-macam. Okey. Yang seterusnya kita ada jam penggera digital dan kita ada pembersih vacuum robotik. Okey. Okey, yang seterusnya okey. Mesin basuh ini adalah contoh yang paling senang sekali untuk awak nak faham mengenai pengaturcaraan mesin basuh. Okey, mesin basuh ni dia kalau awak nak tahu yang sebenarnya dia ada, kita basuh pakai tangan. Yang pertama sekali kita basuh pakai tangan. Yang kedua kita ada mesin basuh semi automatic. Okey, mesin basuh semi automatic ni yang dia ada contoh, saya tunjuk dekat sini Saya lukis dekat sini. Mesin basuh yang ada, kalau awak tengok daripada atas tu, dia ada 2 lubang macam ni. Satu ni untuk basuh dan satu ni untuk kering. Kalau awak pernah tengok. Okey, kalau awak pernah tengok. Itu adalah mesin basuh semi automatic. Okey, yang sekarang ni adalah mesin basuh fully automatic, di mana awak masukkan saja dan dia akan tolong awak buat bermacam-macam. Dia akan tolong awak setkan air, dia tolong awak basuh, dia tolong awak letak softener, semua bermacam-macam. Nanti kita akan bincangkan. Okey, untuk mesin basuh automatic ni, untuk mesin basuh semi automatic, dia ada, awak kena letak baju sendiri, awak kena letak air sendiri, banyak mana air awak nak letak. Lepas tu awak kena letak pencuci awak sendiri semua. Lepas tu bila awak dah basuh dah, awak kena keringkan, awak kena pindahkan dekat sebelah sana, awak kena keringkan pula. Itu mesin basuh semi automatic, di mana dia memerlukan tenaga dan juga dia memerlukan awak berada di situ. Okey, awak tak boleh tinggal dia. So itulah dia. Itulah kelemahan dia jika dia tidak ada komputer benam. Untuk mesin basuh yang ada sekarang ni, contohnya saya tunjuk sini okay, mesin basuh ni dia diletakkan komputer benam. Okey, dia diletakkan komputer benam, dan komputer benam ni menolong kita ataupun menolong tuan dia, menolong owner dia untuk dia melakukan kerja. Dia menolong mesin basuh tu untuk tolong awak fikir, bagi mesin basuh tu buat kerja untuk awak, yang macam tu. Okey, contohnya mesin basuh ni, untuk langkah pertama. Okey, langkah pertama awak masukkan baju. Langkah kedua awak masukkan pencuci baju. Itu saja yang awak kena fikir. Dua-dua ni saja yang awak kena fikir. Yang lain semua mesin ni akan buat kerja. Dia akan cek paras air, dia akan cek banyak mana baju yang masuk. Lepas tu paras air pula. Kalau baju banyak, dia masukkan air banyak. Kalau baju sedikit, dia masukkan air yang sedikit. Okey. Lepas tu bila dia dah basuh semua, dia tolong awak letak softener. Awak hanya perlu tekan butang start saja, awak boleh keluar. Dia tolong awak melakukan kerja. Okey. Lepas tu bila dah siap, dia akan tolong awak kering, dia akan tolong awak, orang kata dia dry, dia akan tolong awak keringkan. Cuma dia tak tolong awak lipat je. Okey. Kalau mesin lipat ni saya tak pernah tengok lagi. Tak tahulah kalau dah ada, tapi kalau lipat, kalau ada mesin lipat, saya rasa memang ramai orang yang akan beli.
Okey. So, untuk sekarang ni, saya rasa untuk yang paling mudah untuk awak faham mengenai pengaturcaraan adalah mesin basuh. Okey. Dia menolong kita untuk melakukan kerja setiap hari. Pengaturcaraan ni adalah sebuah mesin yang ada diletakkan komputer benam dan untuk menolong kita melakukan pekerjaan kita pada setiap hari. Tu dia menolong kita. Okey. Okey. Kita tengok. Okey, awak tengok dekat sini dia kata atur cara komputer. Okey, ni tengok sini Okey, jap saya nak highlightkan dia. Okey, atur cara komputer. Okey, atur cara komputer. Okey, atur cara komputer ni. Awak boleh tengok kat sini. Okey, kita bincang yang ni. Atur cara komputer ialah set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benam. Komputer benam ini mempunyai atur cara yang menentukan perkakasan tersebut berfungsi. Kegunaan atur cara ini adalah untuk memastikan perkakasan itu dapat melaksanakan tugas yang mengikut yang ditetapkan. Walaupun dia ada akal, awak masukkan akal ataupun awak masukkan dekat dia komputer, dia masih lagi memerlukan arahan daripada awak. Okey. Sepandai-pandai komputer, dia tidak dapat melakukan arahan tanpa arahan daripada awak. Okey, walaupun awak tengok, komputer ni pandai, tapi dia masih lagi memerlukan awak untuk dia berfungsi. Okey. Okey. Okey, kita tengok. Ni adalah langkah-langkah aktiviti harian ataupun set arahan ya. Yang ini tak apa, yang ni pada minggu depan kita akan bincangkan. Kita akan bincangkan pada minggu depan yang ni. So, untuk hari ini kita dah belajar pengaturcaraan dan juga alatan-alatan di rumah yang ada, yang kita masukkan komputer benam di dalam dia untuk dia melakukan aktiviti setiap hari. Okey, komputer benam ni kalau awak masih ingat, awak sudah belajar di TMK tahun 4 dulu. Kita ada komputer riba, kita ada komputer meja, kita ada komputer tablet, kita ada komputer benam. Ini adalah komputer benam yang kita belajar pada tahun 4 dulu ya. Okey. Okey, so lepas ni saya nak awak siapkan kerja saya. Saya ada bagi satu nota dekat awak. Saya akan bagi satu nota dekat awak. Saya nak awak tulis bagi cantik-cantik dalam buku nota awak. Sila gunakan buku nota panjang ya. Buku nota panjang, dan saya akan bagi satu latihan kepada awak. Okey. Untuk itu saja pada minggu ini. Saya harap awak faham dengan pembelajaran kita. Pembelajaran kita pada minggu ini mudah sahaja. Kegunaan atau cara komputer. Okey, apakah alatan-alatan elektrik yang kita masukkan komputer benam dekat dalam dia. Okey, dan bagaimana ia berfungsi. Itu sahaja untuk minggu ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.